Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita baik kepada kita semua. Anwar letak penanda aras yang tinggi untuk sesiapa yang ada angan-angan nak jadi Perdana Menteri. Hahaha. Ini apabila tular di media sosial satu gambar poster yang Anda lihat sekarang ini. Di dalam paparan ini, apabila seorang ahli parlimen dalam gambar ini kelihatan seperti menangis dan memohon supaya tarik balik. Menyaksikan ucapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal KSP, rancangan Malaysia ke-12 di Parlimen semalam, paling ketara ialah beliau telah meletakkan tanda aras yang tinggi bagi sesiapa yang memegang jawatan tersebut. Artinya, pemegang jawatan Perdana Menteri mestilah seorang yang bertanggung jawab, tidak lari dari medan perjuangan, berani berdepan soalan lawan dan pantas melibas balik jika diserang atau dipertikaikan. Berpuluh tahun lamanya kita tidak ada Perdana Menteri yang memiliki ciri-ciri sedemikian rupa. Dulu, ketika era Barisan Nasional, hanya Tun Mahathir Mohamad yang ada kualiti seperti itu. Cuma, cara penyampaian beliau berucap terlalu biasa dan bersahaja. Selepas Tun Mahathir, Tun Abdullah Badawi, Najib Razak, Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob yang pernah menjadi Perdana Menteri kemudiannya, kita langsung tidak melihat terselah kehebatan seorang Perdana Menteri dalam berhujah dan berdepan lawan khususnya di Parlimen. Najib sama sekali tidak berani membenarkan isu 1MDB dibahas di Parlimen. Muhyiddin pula menutup dan mendaruratkan Parlimen, manakala Ismail Sabri Yaakob selain tiada kontroversi di era pentadbirannya, wataknya juga terlalu biasa seperti orang kebanyakan saja. Selain itu, kita tentu faham sejauh mana kemampuan dan kewibawaan Ismail Sabri sendiri sebagai Perdana Menteri. Berbeza dengan Anwar Ibrahim semalam, beliau telah menampilkan gaya berpidato seorang Perdana Menteri yang hampir sempurna. Dari segi pidato, memang Anwar lebih hebat jika dibandingkan dengan Tun Mahathir Mohamad. Saudara-saudara sekalian, dalam keseluruhan ucapan beliau semalam, Anwar jelas tidak lari daripada semua isu semasa dan memberi jawapan yang penuh berfakta terhadap segala persoalan yang timbul dalam negara ketika itu. Termasuk dijelaskannya ialah isu DNA timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang jika ikut logiknya tidak perlu lagi diberi penjelasan lanjut kerana ia adalah kuasa peguam negara menurut atau menerangkannya untuk memutuskannya. Bahkan jika Anwar Ibrahim mahu memilih jalan selamat, isu DNA itu lebih baik diserahkan saja kepada Azalina Othman Said, Menteri yang bertanggung jawab dalam hal undang-undang saja untuk menjawabnya. Namun, tidak demikian dengan Anwar, kerana beliau terbukti seorang yang bertanggung jawab atas kedudukannya sebagai Perdana Menteri, lalu memilih untuk tidak lari daripada memberi penjelasan berkaitan isu tersebut. Agaknya kerana panas telinga dengan jawapan Anwar lalu membuatkan seorang ahli parlimen Brok Pembangkang tiba-tiba koyak setelah kena libas, seterusnya terjerit-jerit perkataan tarik balik, persis seorang budak sekolah rendah saja lagaknya. Kemudian seluruh blok Pembangkang Perikatan Nasional turut terkoyak dengan mereka keluar secara beramai-ramai meninggalkan Dewan Rakyat. Kenapa mudah sangat mereka koyak? Patutlah ketika jadi menteri semasa era sebelum itu, kerajaan ketika itu diiktiraf atau ditakrif sebagai gagal secara total. Ketika ada kuasa dan berjawatan menteri, mereka tak berfungsi dan entah apa-apa yang dilakukan di kementerian yang diketuai. Bila tiba jadi pembangkang pula, terlalu mudah koyak dan seolah-olah hanya memiliki hati selembut tisu. Mudah kata, mereka ini tidak layak atau tidak layak langsung jadi kerajaan. Jadi menteri jauh sekali untuk mengidam jawatan Perdana Menteri.
Kalau jenis ini jadi kerajaan, bakal kembali macam dululah perangai mereka. Ketika Putrajaya masa itu masih bertaraf senator lagi jadi menteri, apa rekod pencapaian dan pernahkah kita dengar suaranya di parlimen? Kenapa setelah tiada kuasa baru nak bersuara, nak tunjuk hero? Yang nyata, dengan penampilan Anwar Ibrahim semalam di parlimen, tidak mudah lagi bagi seseorang sesiapa berangan-angan untuk jadi Perdana Menteri selepas ini. Sesiapa yang ingin jadi Perdana Menteri mesti ada keberanian, punya rasa tanggung jawab yang jitu, sedia berdepan lawan dan tidak lari daripada medan perjuangan. Kalau rasa-rasa tiada ciri-ciri itu, lebih baiklah berhenti segera daripada berangan-angan nak jadi Perdana Menteri. Jika tidak mampu menandingi Anwar, sekurang-kurangnya biarlah setara dan tidak lebih bawah daripadanya. Perdana Menteri yang sekadar membaca perutusan khas, menghantar kenyataan media dalam bentuk PDF, tidak ada keberanian berhujah dan berdepan lawan, lebih-lebih lagi yang penakut dengan gelanggang parlimen sehingga memilih jalan darurat, sudah tiada tempat lagi untuk masa depan Malaysia. Ditulis oleh Sabudin Hussein 20 September 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini timbul suasana kecoh kontroversi di parlimen. Apabila kelompok pembangkang mengatakan ini adalah hari yang paling gelap di parlimen. Tetapi namun demikian, ahli parlimen kerajaan akhirnya menemplak, menyokolahkan blok pembangkang tersebut. Apabila mereka kata, masa PN tutup parlimen dahulu, hari-hari adalah hari yang gelap. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini yang dipetik daripada Harapan Daily, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Ahli Parlimen Bangi, Sir Rezan Johan, menemplak kenyataan ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Razi Jidin yang mendakwa sesi sidang Dewan Rakyat semalam sebagai satu hari hitam buat Parlimen Malaysia. Sir Rezan berkata, ketika Perikatan Nasional PN yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Ahmad Yassin menggantung parlimen, masa itu adalah hari-hari gelap buat Parlimen Malaysia. Korang semua tutup parlimen terus. Masa itu hari-hari adalah hari gelap buat Parlimen Malaysia. Ciap Saidan di laman X. Semalam Razi Jidin diarah keluar Dewan selepas mengganggu sesi penggulungan perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Razi Jidin bertikam lidah dengan beberapa ahli parlimen kerajaan dan enggan mendengar arahan yang dipertuadakan rakyat supaya duduk dan memberi peluang kepada Anwar Ibrahim meneruskan sesi penggulungannya tanpa diganggu. Kesemua blok Perikatan Nasional akhirnya bertindak keluar Dewan sebagai tanda protes selepas Razi Jidin diarah keluar. Namun itu, susulan ataupun tindakan sebelum itu ialah apabila Dewan Rakyat kecoh berkaitan dengan DNAA Zaid Hamidi yang mana Razi Jidin dihalau keluar. Sesi Dewan Rakyat hari ini kecoh ketika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan isu lepas tanpa bebas DNAA timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi disebabkan oleh Razi Jidin. Perikatan Nasional Putrajaya yang menganggap bahawa Perdana Menteri menuduh beliau. Ini seterusnya menyebabkan blok Perikatan Nasional bertindak keluar Dewan. Beliau menjelaskan bahawa keputusan DNAA adalah keputusan Peguam Negara terdahulu, Tan Sri Idris Harun, berdasarkan perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 145 dalam kurungan 3 memberi hak budi bicara kepada Peguam Negara. Yang diputuskan adalah berdasarkan perkara 145 dalam kurungan 3. Tetapi ia digambarkan seolah-olah
Perdana Menteri campur tangan. Kita hukum hanya dengan andaian. Bila AJ buat keputusan, saya tanya bukan bincang, kata Anwar Ibrahim. Mendengar jawapan tersebut, Razzi tergelak. You boleh gelak, tapi you buat kerja itu, tambah Anwar Ibrahim. Ini menyebabkan Razzi marah dan menggunakan peraturan 36 dalam kurungan 6 atas alasan sangkaan jahat agar Anwar menarik balik kenyataan tersebut. Ini apabila mendengar jawapan tersebut, Razzi Jidin tergelak. Apabila Anwar Ibrahim kata, you boleh gelak, tapi you buat kerja itu. Walau bagaimanapun, Anwar tidak berbuat demikian, iaitu menarik balik sangkaan jahat yang dinyatakan oleh Razzi Jidin tersebut. Razzi terus mengasak Anwar ketika beliau cuba meneruskan penerangannya. Sani Hamzan, PH Hulu Langat, turut sama menyertai keadaan hingar-bingar tersebut menggesa Razzi duduk. Anwar menjelaskan bahawa beliau dituduh campur tangan dalam bidang kuasa peguam negara. Bagaimanapun, Razzi terus kecoh sehingga Johari mengarahkan Razzi keluar Dewan. Dalam pada itu, Razzi terus mengakui beliau sendiri mahukan penjelasan lanjut daripada Anwar. Sebelum habis penjelasan, dia menjerit, "Kamu tahu pentadbiran lalu macam mana?" Anwar turut menyenaraikan beberapa kes terdahulu di mana tertuduh dilepaskan tanpa dibebaskan. Ini termasuk kes Siti Aisyah yang dituduh membunuh Kim Jong-nam dalam tahun 2017. Anwar turut menegaskan bahawa Jabatan Peguam Negara memberikan 11 alasan yang membawa kepada keputusan lepas tanpa bebas Ahmad Zahid Hamidi. Dalam usaha mententeramkan keadaan Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul meminta Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mencela. Johari sekali lagi mengarahkan Razzi keluar Dewan. Dengan itu keseluruhan Blok Perikatan Nasional keluar Dewan. Hanya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang kekal dalam Dewan. Anwar menjelaskan terdapat juga kes siasatan ke atas Razzi. Sementara itu, Anwar turut menjawab soalan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Masalah muar ini dia tak dengar. Keputusannya di tangan AJ. Mengapa buat tuduhan melulu? Peguam negara pilihan sebelah sana, iaitu pilihan dan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin PN Pago. SPRM kata siasatan diteruskan. Kalau arah timbalan Perdana Menteri satu didakwa, saya jadi hero. Ini budi bicara peguam negara. Jangan tuduh orang, kata Anwar Ibrahim. Berhubung isu pengasingan kuasa peguam negara, Anwar berkata, perkara itu telah dipersetujui oleh Kabinet. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Azali Nauman Said telah pun memberikan kertas kerja tersebut kepada jawatan kuasa khas Parlimen. Putrajaya tahu sebab dia bersekongkol. Saya percaya mereka akan keluar. Tapi Alhamdulillah Parlimen aman damai. Tambah Anwar di penghujung ucapan penggulungannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang ini, isunya yang paling menarik sekali ialah enggan berunding tanda pembangkang ada muslihat. Mahu jatuhkan kerajaan sekali lagi. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, itu percuma. Saudara-saudara sekalian, saya nak tanya kepada anda semua. Apa pendapat anda tentang insiden tebuk atap, bocor atap, buka atap, tebuk dinding dan robohkan dinding? Apa pendapat anda dengan tindakan mahu merampas kerajaan, mahu merampas kuasa melalui tindakan tersebut? Adakah anda setuju dengan tindakan tersebut? Pada pendapat saya, tindakan itu adalah tindakan yang tidak baik. Sama sekali. Kerana ianya akan menyebabkan ketidakstabilan politik yang berpanjangan. Ditambah pula, lebih baik tunggu dengan sabar untuk pilihan raya bagi menjatuhkan sesuatu kerajaan. Kerana tindakan tebuk atap, tindakan buka atap, buka dinding dan sebagainya yang juga dipanggil dengan macam-macam nama, contohnya yang paling terkenal ialah langkah Sheraton, hanya akan menyebabkan kehilangan kepercayaan daripada rakyat. Rakyat yang mengundi kerajaan tersebut
sepatutnya dihormati untuk memandatkan kerajaan tersebut. Kerajaan tersebut menang dan menjadi kerajaan kerana mandat rakyat dan bukan disebabkan oleh parlimen. Memang benar, sesuatu kerajaan itu dibentuk kerana adanya ahli parlimen. Tetapi yang menyokong ahli parlimen itu ialah rakyat. Makna kata, sesuatu mandat itu datang daripada rakyat. Jadi tindakan untuk menebuk atap secara tak sabar, membabi buta tanpa menunggu pilihan raya adalah tindakan yang harus dikeji, harus dikecam kerana ianya membelakangkan mandat rakyat. Isu kali ini apabila enggan berunding, itu menunjukkan tanda pembangkang ada muslihat mahu jatuhkan kerajaan sekali lagi. Dipetik daripada Harapan Daily. Ahli Parlimen Shah Alam, Azli Yusof menyifatkan pembangkang mempunyai muslihat apabila enggan berunding dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membincangkan peruntukan wakil rakyat blok itu. Beliau berkata, pembangkang seperti menyimpan agenda untuk terus mewujudkan suasana tidak harmoni, sekaligus menggambarkan kerajaan boleh ditukar sekali lagi. Bila pembangkang tidak bersedia untuk berunding, kita tidak tahulah apa objektif mereka, katanya. Sebab itu, rakyat sebenarnya berpandangan apabila pembangkang tidak bersetuju untuk berunding. Maknanya, pembangkang ini ada agenda tersendiri untuk terus mewujudkan suasana yang tidak harmoni dan memberikan persepsi bahawa kerajaan ini boleh ditukar lagi, katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Azli berkata dakwaannya itu dibuktikan dengan kenyataan ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam sidang Dewan Rakyat minggu lalu bahawa kerajaan boleh ditukar melalui undi tidak percaya ataupun melalui akuan bersumpah ahli-ahli parlimen. Beliau berkata persepsi bahawa kerajaan boleh dijatuhkan sekali lagi adalah gambaran yang tidak baik terhadap rakyat yang inginkan kestabilan. Pada semalam, Anwar menasihatkan pembangkang agar tidak angkuh dan sombong. Sebaliknya berbincang dengan kerajaan mengenai peruntukan wakil rakyat mereka. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan telah melantik timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof bagi membincangkan dan kaedah itu sama ada seperti ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pakatan Harapan PH ketika menjadi pembangkang pernah menandatangani perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA dengan kerajaan. Sementara itu Azli berkata apabila perbincangan dibuat bersama kerajaan, tidak timbul isu bahawa pembangkang perlu bersetuju bulat-bulat dengan apa yang dilakukan kerajaan. Sebaliknya, perjanjian itu sama seperti kitab dalam pentadbiran Ismail Sabri, iaitu hanya melibatkan persetujuan seperti kerajaan perlu terus disokong untuk kekal stabil bagi memberikan keyakinan kepada semua pihak termasuk rakyat dan pelabur. Pembangkang boleh terus memberikan kritikan, saranan sama ada di parlimen ataupun di luar parlimen, tidak ada masalah. Tetapi yang pentingnya ialah kerajaan itu mesti harus stabil, mesti harus disokong supaya dia boleh berikan keyakinan kepada pelabur dan rakyat bahawa kerajaan ini akan kekal. Kita akan pulihkan ekonomi dan pupuk perpaduan, manakala pembangkang bertindak sebagai check and balance dalam sebuah kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi, katanya lagi. Kerajaan Madani sekarang ini akan memberikan peruntukan itu, tapi mestilah ada perundingan dan persetujuan tertentu, ujarnya. Ketika Perikatan Nasional memerintah selepas menggulingkan kerajaan PH dari tampuk pentadbiran, Muhyiddin tidak memberikan peruntukan kepada pembangkang walau dia sah untuk berlaku adil. Ketika Ismail Sabri dilantik Perdana Menteri ke-9, peruntukan pembangkang mula diberikan sama rata selepas rundingan bersama dilakukan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, makin lama makin panas, isunya makin luar biasa. Ini semua gara-gara Tun Mahathir Mohamad dilantik sebagai penasihat tak rasmi bagi 4 buah negeri yang dipimpin oleh PAS.
Persoalannya petang ini ialah apa yang akan jadi yang seterusnya. Apa jadi dengan PAS, apa jadi dengan Perikatan Nasional, apa jadi dengan Parti Bersatu. Dan paling penting persoalannya ialah apa sudah jadi dengan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Bersatu, yang mana pengerusinya ialah, presidennya ialah Muhyiddin Yassin. Dan lebih penting lagi, nasihat kepada Perikatan Nasional ialah pengerusinya ialah Muhyiddin Yassin. Yang sekarang ini kelihatan pula yang lebih menonjol di dalam Perikatan Nasional ialah Mahathir Mohamad. Sehingga seorang daripada pemimpin dalam UMNO, MKT ataupun Majlis Tertinggi UMNO mengatakan bahawa PH atau PAS, bukan PH, PAS hilang keyakinan kepada Muhyiddin melantik Mahathir. Pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam mendakwa ahli Bersatu menganggap Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai liability sehingga membawa kepada pelantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat tidak rasmi Kerajaan Negeri Takbiran Perikatan Nasional. Kata beliau, itulah orang dalam Bersatu sendiri pun sudah nampak bahawa Muhyiddin ini satu liability. Begitu juga orang dalam Perikatan Nasional PN, kata Lokman Adam. Lokman menyoal ketidakhadiran Muhyiddin di dalam mesyuarat tersebut. Mereka sudah hilang rasa hormat kepada Muhyiddin. Kalau mereka itu masih menghormati Muhyiddin, mereka tidak boleh buat perjumpaan sulit tanpa bersama Muhyiddin atau tanpa kehadiran Muhyiddin. Tak pastilah Muhyiddin dijemputkah atau tidak, itu kita tidak dapat pastikan. Tapi yang teruknya, kalaulah Muhyiddin tidak dijemput di dalam perjumpaan tersebut. Kata Lokman lagi, Haji Hadi Awang, Presiden PAS, bukan Menteri Besar. Kenapa dia nak menghadiri mesyuarat itu? Taqiyuddin pun bukan Menteri Besar. Dia Setiausaha Agung. Kenapa dia menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Besar bersama Mahathir? Soalnya dalam satu video yang dimuat naik di Facebooknya semalam. Beliau memberi jawapan itu sebagai respon kepada persoalan terhadap usaha mengedepikan Muhyiddin dan pergolakan dalaman Perikatan Nasional yang semakin ketara. Sehingga Datuk Seri Hamzah Zainuddin turut mengumumkan hendak bertanding jawatan Presiden. Hamzah ialah Setiausaha Parti Bersatu dan Ketua Pembangkang. Lokman yang juga ahli Majlis Tertinggi UMNO MKT UMNO turut menyoal tentang ketidakhadiran Muhyiddin yang juga pengerusi PN ke mesyuarat tersebut. Kalau Haji Hadi, Taqiyuddin boleh datang, kenapa Muhyiddin tidak boleh datang? Jangan lupa, kerajaan-kerajaan PAS ini ada yang bertanding menggunakan lambang PN, kata beliau lagi. Aku kalau jadi Muhyiddin, aku letak jawatan, kata Lokman Adam secara sinis dalam video tersebut. Kami selalu, Menteri Terbesar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsur Ri Mokhtar mengumumkan Kerajaan Takbiran Perikatan Nasional PN iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis telah membentuk blok kerjasama dan Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai penasihat tidak rasmi. Usaha tersebut bertujuan memberi fokus kepada pembangunan ekonomi masing-masing dan memelihara kebajikan rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan luar biasa datang daripada Harapan Daily. Dengan tajuk, lebih 20 kemudahan sukan dinaik taraf dibina, tapi ahli Parlimen PN masih tak nampak. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe itu percuma. Adakah ahli Parlimen Perikatan Nasional buta? Kata netizen, mereka mempersoal. Apabila mereka tak seakan-akan tidak nampak, 20 kemudahan sukan telah pun dinaik taraf, telah dibina, tapi masih lagi kata tak nampak. Terdapat lebih 20 kemudahan sukan dinaik taraf dan dibina di Parlimen Permatang Pau sejak 2018. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Permatang Pau,
Fahmi Zainul menyenaraikan fasiliti terbabit yang kebanyakannya terdiri daripada gelanggang pelbagai jenis sukan. Senarai tersebut susulan usul ahli Parlimen Permatang Pau dari PAS Muhammad Fawaz Muhammad Jan dalam sidang Dewan Rakyat pada 13 September lalu. Tangkap layar usul daripada ex-Pemuda PAS kawasan Permatang Pau itu kemudiannya tular dan menarik perhatian orang ramai. Fawaz mengemukakan usul bahawa fasiliti sukan di kawasan diwakilinya perlu diberi perhatian kerana warga Permatang Pau kebanyakannya terlibat dalam aktiviti sukan. Sehubungan itu, Fahmi, 32, tampil menjawab dengan menyeraikan perincian kemudahan sukan yang dinaik taraf dan dalam pembinaan. Yang telah dinaik taraf ialah Stadium Mini Permatang Pau, futsal dan bola sepak, gelanggang futsal Permatang Pau di Permatang Pasir, gelanggang sepak takraw Jalan Tenggiri Kadun Seberang Jaya, kompleks sukan dan rekreasi Sony Seberang Jaya, bola jaring, bola tampar, takraw, bola sepak, bola keranjang dan tenis, gelanggang bola keranjang Taman Cermai Permatang Pasir, gelanggang sepak takraw Jalan Tenggiri Seberang Jaya, dan gelanggang bola jaring Jalan Tenggiri Seberang Jaya, gelanggang futsal Taman Guar Perahu Penanti, pembinaan gelanggang bola tampar pantai, Taman Guar Perahu di Penanti pertama di Pulau Pinang, galeri sukan Seberang Jaya pertama di Pulau Pinang, trek jogging Taman Cermai Permatang Pasir, lain-lain Taman Tunku Seberang Jaya, kolam renang Seberang Jaya sedang dinaik taraf, gelanggang futsal Arwana Seberang Jaya, mengkuang dem, mendayung kanu di Penanti, gelanggang futsal Bandar Baru Perda di Seberang Jaya, gelanggang futsal Taman Siakap Seberang Jaya, gelanggang sepak takraw Kampung Surau Seberang Jaya, gelanggang sepak takraw Taman Sembilang Seberang Jaya, gelanggang futsal Taman Sembilang Seberang Jaya, gelanggang sepak raga 7 Pengkalan Tambang Seberang Jaya, gelanggang sepak takraw Lebuh Tuna Seberang Jaya, gelanggang bola jaring Lebuh Tuna Seberang Jaya, dan gelanggang sepak takraw Seberang Jaya. Saudara-saudara sekalian, ini memang betul-betul mengejutkan kita semua. Jadi, apalagi yang sebenarnya nak dipertanyakan, persoalkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.